Okay, hai, Assalamualaikum. Ini kita nak tengok satu topik yang simple, kita back to basic. MBB ni kita pantang makan ke? MBB ni bukan program pantang makan. Kita tak ada istilah pantang. Kalau kita ada istilah pantang ni, kita kena betulkan balik lah kita punya mindset kan. Sebab kalau kita ada idea MBB ni sebenarnya pantang, macam membazir je kita ambil Halfai kan. Dia bukan Halfai tu tak membantu. Halfai tu memang powerful lah untuk bantu kita yang ada masalah penghadaman. Tapi masalah itu akan berulang. Masalah sistem penghadaman tu dia tak akan selesai. Dia akan berulang-ulang. Kita akan, kalau kita ada idea makan MBB ni pantang, kita akan berpusing di tempat yang sama saja. So kita akan pergi daripada satu produk ke satu produk. Kita tak akan jumpa penyelesaiannya lah. Okey, itu yang pertama. Idea MBB ni sebagai pantang kita kena buang dulu. So MBB ni bukan pantang. MBB ni adalah cara makan yang betul lah, yang sepatutnya manusia makan. Okay, kita tak makan 3 benda asas saja. Yang pertama tepung, kedua minyak sayur, 3 susu pasteurized. Okay, kenapa 3 benda ni kita tak makan? Okay, dia ada reason. Dia ada reason yang kuat kenapa kita kena berhenti makan makanan ni. Okay, yang pertama kita tengok tepung. Tepung, kenapa kita tak boleh makan tepung? Yang pertama disebabkan dia create keradangan dekat kita punya usus. Sebab masalah dia dikisar halus. Bila dia dikisar halus, dia berwarna putih, dia akan create keradangan dekat kita punya dinding usus. So dekat dinding usus kita sepatutnya dia ada wili, dia ada bulu-bulu. So wili tu dia berfungsi untuk menyerap nutrisi. Tapi setiap kali kita makan tepung, dia akan merosakkan wili itulah. So makin lama kita makan, dalam jangka masa yang panjang, kronik kan, jangka masa yang panjang, dia akan merosakkan wili tu. So bila wili tu rosak, nutrisi tidak boleh diserap ke dalam kita punya usus. Problem besar lah kalau nutrisi tak boleh masuk dalam kita punya badan, memang akan problem besar. Reason yang kedua kenapa kita tak boleh makan tepung ni, sepatutnya tepung ni dia tak boleh dikisar halus. Bila dia warna putih, kita letak atas tangan, kita hembus, dia tebang, itu maksud dikisar halus warna putih tu. Sebab gandum ni sepatutnya dia ada serat. Serat tu lah yang akan membantu usus kita dan bagi banyak nutrisi kepada tubuh badan. Tapi bila dia dah dikisar halus, dia dah buang serat, dia buang nutrisi semua, yang tinggal hanya karbohidrat ringkas yang terproses. Itu gula je lah. Kalau kita makan tepung tu sebenarnya kita makan gula saja. Okay, yang ketiga, dia mengubah kita punya gut microbiome. Gut microbiome ni kita tahu dia berfungsi untuk mengawal kita punya hormon. Bila dia tak seimbang, itu yang problem pelbagai masalah kesihatan dalam tubuh badan kita. Sebab kita tahu dua benda yang mengawal tubuh badan kita secara automatik. Yang pertama kita punya nervous system, yang kedua kita punya hormon. Bila hormon ni weng, satu badan dia akan weng juga. Yang keempat, sebab kenapa kita tak boleh makan tepung ni adalah tepung ni dia akan spike kita punya insulin. Apa itu insulin? Insulin adalah hormon yang mengawal gula dalam darah. Hormon insulin ni dia mengawal gula dalam darah yang datang daripada sumber karbohidrat lah, sama ada gula ataupun karbohidrat, iaitu tepung lah. Tepung ke gandum ke nasi ke, semua benda yang berasaskan karbohidrat. Okey, yang kita tak perasan kalau kita ambil karbohidrat ni dalam bentuk tepung lah. So tepung ni orang tak perasan, bila kita makan tepung ni sebenarnya kita ambil karbohidrat dalam jumlah yang banyak. Bila kita ambil karbohidrat dalam jumlah yang banyak, hormon insulin kita akan spike. So insulin ni dia mengawal gula dalam darah. Bila insulin dia tinggi, sentiasa tinggi, yang menyebabkan toksik lah dalam kita punya saluran darah. Itu yang boleh menyebabkan pelbagai komplikasi. Dia akan jadi radang, banyak radang dalam usus, dalam badan kita. Radang ni dia akan jadi dekat mana-mana saja. Sama ada dekat usus, dia boleh jadi dekat lutut, dia boleh jadi dekat kita punya jantung. Banyak-macam lah dia boleh jadi. Okay, lagi satu, gula ni ataupun tepung ni dia meningkatkan kita punya gula dalam darah, yang menyebabnya berlakunya proses disebut sebagai glycation. Glycation ni apa? Glycation ni adalah satu proses yang mana gula yang kita ambil daripada karbohidrat tu dia melekat dengan kita punya protein dalam kita punya tubuh badan. Bila dia melekat, itu yang menyebabkan keradangan yang kronik lah. So umpama dia macam ni, kalau kita makan tepung dalam jangka masa yang panjang, toksik ataupun gula yang tinggi dalam darah kita menyebabkan toksik. Umpamanya kita ambil kertas pasir, kita gosok dekat kita punya kulit. Macam tu lah dia punya kata apa, perumpamaan dia. Sama macam gula, toksik tu apabila dia berada dalam saluran darah kita, apa yang dia buat? Dia akan gosok kertas pasir, gosok lagi. So bila kita buat dalam jangka yang panjang, jadi macam-macam lah. Itu yang pertama, tepung. Yang kedua, kita kata asasnya kita tak boleh makan. Yang kedua, minyak sayur. Apa yang dikata minyak sayur? Minyak sayur ni selain daripada minyak sawit,
Selain daripada minyak sawit yang berwarna, kalau kita tengok dalam botol tu, dia warna kuning jernih. Kuning jernih tu adalah minyak sayur. Contoh dia minyak jagung, minyak canola, sunflower, apa lagi, mazola dan lain-lain lah. Okay, kenapa minyak ni tak boleh? Okay, kita dekat Malaysia ni kita tak makan lah minyak sayur ni. Kita last choice lah minyak sayur ni sebab kita ada minyak sawit, tak ada masalah. Okay, tapi apa yang problem ni adalah minyak sayur ni dia berada di dalam produk makanan proses. Cuba tengok, kalau kita tengok ingredient, bahan-bahan makanan proses tu mostly semua akan menggunakan minyak sayur. So minyak sayur ni datang daripada minyak-minyak ni lah. Okay, kenapa minyak sayur ni tak boleh? Minyak sayur ni dia akan rosakkan kita punya sel sehingga ke cellular level dan berlakunya keradangan kronik lah. Macam-macam lah keradangan ni. Dia boleh meningkatkan plak kita punya dekat saluran darah, meningkatkan risiko serangan jantung dan stroke. Semua makanan proses ni ada minyak sayur. Dan selain daripada makanan proses, ada juga jenis-jenis yang dia datang daripada minyak sayur. Contohnya susu pekat non-dairy creamer, susu dalam tin, margarin. Dia datang daripada sumber yang sama, iaitu minyak sayur ni lah. Selain daripada tu, non-dairy creamer ni adalah susu bukan tenusu lah, yang mana dia datang daripada minyak sayur ni. Sama juga dia ada dalam 3-in-1, minuman macam tu lah. Okay, yang ketiga kita kata benda asas yang kita tak sepatutnya makan adalah susu pasteurized. Susu pasteurized ni adalah susu yang ada dalam kotak ataupun susu yang bukan dalam bentuk original. Iaitu yang diperah tu lah original tu kan. Bukan susu tu. Okay, kenapa susu ni tak boleh? Okay, susu ni sepatutnya dia tidak boleh melalui proses pempasteurized, iaitu proses dipanaskan pada suhu yang tinggi sebab dia membunuh enzim yang berada dalam susu yang sepatutnya ada dalam susu tu lah. Tapi bila enzim tu dah dibuang waktu proses pempasteurized tu, dia akan create havoc lah dalam kita punya usus. Dia akan merosakkan kita punya keseimbangan bakteria usus tu lah. Termasuk susu kotak, susu bancuh dan lain-lain lah. Sebab tu kita tak ambil susu-susu ni. Dan susu ni tak ada keperluan pun. Orang-orang dah berumur dewasa ni tak ada keperluan untuk minum susu. Itu adalah basic kenapa kita tak makan 3 benda ni lah. Dia bukan, MBB ni dia bukan pantang ya. Kita tak ada, MBB ni tak ada pantang. Sebabnya kalau kita ada idea, kita tanam okay MBB ni pantang, percayalah cakap saya, once kita sihat, kita akan berbalik kepada habit lama dan benda tu dia akan berulang, benda tu dia tak selesai. Kita pergilah carilah produk Alfai ke produk apa benda pun, kita pakai dan kita akan menyalahkan produk tu. Padahal sebenarnya bukan produk tu yang tak betul, tapi sebenarnya kita buat benda yang sama berulang-ulang. Kesalahan tu yang sama berulang kali. That's why benda tu dia berulang. Kita tak gimana, dia kata pusing di tempat yang sama saja. So orang kata apa, tak selesai masalah tu. Tak selesai masalah tu. So kita kena selesai fix dia punya asas dia. Kita selesaikan asas dia, benda tu akan selesai lah.